Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah bertemu kita lagi dalam pengajian Al-Hikam. Hari ini kita nak baca hikmah yang ke-20. Hikmah yang ke-20, maju terus dan jangan berhenti kerana bertemu kemuliaan-kemuliaan yang bukan hakiki. Matan dia tidak menghendaki cita-cita si salik. Yakni siapa dia salik ni? Orang yang berjalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahawa cita-citanya itu berhenti pada ketika terbuka sesuatu bagi cita-citanya itu, selain suara-suara hakiki berseru kepada salik. Yakni jika cita-citanya berhenti, bahawa sesuatu yang anda tuntut, yakni cari-cari itu adalah di hadapanmu dan tidak muncul baginya, yakni salik, alam-alam lahiriah selain hakikat alam-alam itu berseru kepadanya, yakni salik itu, sesungguhnya kami adalah cubaan, kerana itu janganlah anda kufur. Innama nahnu fitnah fala takfur. Itu matan dia, hikmah yang ke-20. Dan poin yang akan kita dapat, hasil pembelajaran kita, 4 perkara yang akan kita faham. 4 poin penting. Kemudian kita sebut sikit kesimpulan dia di akhir poin tersebut. Okey, kita tengok yang pertama. Orang yang sedang berjalan kepada Allah dengan amal ibadatnya, dengan akhlak tasawufnya, dengan ajaran tauhidnya. Bila kita rajin nak ibadat, semayang fardu kita jaga, semayang sunat, akhlak kita tu kita baiki, dan tauhid kita mantap, keyakinan kita tebal, akan yakin dalam perjalanannya itu. So orang ni yang kita baca matan tadi, salik, dia ni dalam perjalanannya itu Allah akan memberi nikmat kepadanya. Anugerah Allah dia beri kepada hamba-Nya ini dengan ilmu ladunni, ilmu pengetahuan yang langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan dapat yang tu untuk bertambah makrifatnya kepada Allah, dan kemungkinan besar ia akan menemukan rahsia-rahsia sebahagian dari alam ini. Di samping itu, kemungkinan besar ia mendapatkan nur ilahi yang berkenaan dengan semakin mendalam pengenalannya, makrifatnya kepada Allah, serta merasakan hal-hal yang berhubung dengan tingkatan-tingkatan
yang telah dilalui oleh hamba-hamba Allah, di mana mereka telah sampai banyak sedikitnya kepada tujuan yang hakiki. Okey. So kita boleh faham di sini prasyarat untuk ilmu laduni ialah ilmu syariat. Dia bersungguh istiqamah, mujahadah, rajin dia. Satu. Yang kedua, ilmu laduni ataupun rahsia-rahsia mengenai ketuhanan, ilmu yang Allah berikan kepada hamba dia, yang dia tak bagi pada orang lain, melainkan pilihan Allah saja. Ilmu ni anugerah. Faham tak? Dia anugerah. Allah nak bagi pada siapa, itu kehendak dia. Tapi ditekankan di sini persyaratnya rajin, tekun, baiki akhlak, perangai dan sebagainya, usaha untuk dekatkan diri kepada Allah. So dalam perjalanan tu Allah akan beri kepada dia. Tapi bukan kita beramal untuk harap benda ni. Saya kita sebut yang tu. So di sini dia nak bagi tahu saja. Okay, salik dia akan jumpa benda ni. Nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan kepadanya. Itu satu. Yang kedua, orang yang bertemu salik tadi, ini sambungan daripada yang pertama. Salik, orang yang berjalan kepada Allah dengan amalnya, bertemu kemuliaan-kemuliaan yang telah kita nyatakan tadi, maka ketika itu dia tidak sunyi, pasti melalui salah satu dari dua jalan. Dia akan jumpa dua jalan, dan dia akan pilih salah satu. A berhenti, B berjalan terus. A ada kala ia berhenti dalam perjalanan, daripada berhenti tu, bila dia jumpa kemuliaan-kemuliaan yang Allah bagi, kita sebut tadi kan, merasa bahawa kemuliaan-kemuliaan yang datang di tengah jalan adalah tujuan terakhir dalam perjalanannya. Dia rasa kemuliaan yang Allah bagi, ilmu laduni, itu adalah tujuan terakhir dalam perjalanannya. Misalnya kita selaku hamba Allah, apabila tauhid kita mendalam, ajaran tasawuf, ilmu syariat lainnya, bila kita kuat beribadah kepada Allah dengan ibadah yang sempurna, dengan di samping iman yang mendalam, so umumnya kita akan menemui sesuatu di tengah perjalanan. Dalam kita duk rajin ibadat, taat kepada Allah tu, umumnya kita akan jumpa something di tengah jalan. Something tu kemuliaan lah. Misalnya kita diberikan sebahagian oleh Allah karamah, terbuka rahsia-rahsia yang lain, tu Allah bagi tu. Okay. So bagi hamba Allah yang berhenti, dia jumpa karamah ni, Allah bagi kat dia, dia berhenti dalam perjalanan dia kerana kemuliaan ini, atau memang ia mengaku bahawa di atas kemuliaan ini ada kemuliaan yang lebih tinggi lagi, tetapi ia merasa cukup dengan kemuliaan yang ada itu. Maksud dia rasa okey, cukuplah sampai takat ni, sebab aku dah tekun beramal, istiqamah, mujahadah, so Allah bagi aku sebab tu Allah bagi aku benda ni. Jadi dia dah rasa tinggi, dia rasa itulah perjalanan dia yang terakhir, cukuplah dengan amalan dia tu yang banyak tu. Maka hamba Allah ni, dia kata pasti tidak akan naik cita-citanya, bahkan kehendaknya pada mencukupkan kemuliaan yang ada, bererti menghambat dirinya untuk
untuk tidak naik kepada tingkatan-tingkatan berikutnya. Kalau hang berhenti di situ dan hang rasa sudah cukuplah takat tu sehingga hang memperolehi karamah, so hang takkan naik ke makam yang seterusnya. Duduk situ saja. Okey. Itu A. Dia berhenti di tengah jalan, so akibat dia takkan sampai ke makam yang seterusnya. B. Ada kalanya ia berjalan dengan ilmunya. Yang ni dia tak berhenti. Dia jumpa, tapi dia teruskan perjalanan dia, yakni ilmu syariat, ma'rifat dan hakikat, di samping akhlak tasawuf sebagai yang telah diamalkan oleh sekalian hamba Allah yang saleh. Maka ilmu dan amalnya itulah yang mendorong dia untuk tidak memperhatikan segala hambatan-hambatan di dalam perjalanan. Dia tak berhenti, tapi dia terus jalan. Siapa yang bantu dia, siapa yang dorong dia, siapa yang bagi sokongan kat dia? Ilmu dan amal dia tu. Semua cukup. Ilmu syariat, ilmu tasawuf dia. Bahkan hamba Allah yang begini sifatnya tidak akan terpengaruh pula oleh kecantikan-kecantikan dari serba macam daya tarik alam dunia yang fana ini. Dia tak akan tertarik dengan karamah itu, dengan kemuliaan itu. Benda tu tak memberi kesan kepada dia untuk berhenti di tengah jalan. Misalnya saja, contoh dia kata, dengan berkat ilmu dan amalnya, maka segala sesuatu dimudahkan Allah kepadanya. Suatu amal dan ilmu yang kita amal tu, dia ada keberkatan. Tak payah minta pun tak apa, Allah nanti bagi. So Allah bagi tu dia nak test hang. Namanya baik dalam masyarakat. Contoh orang muliakan dia, orang puji dia. Bahkan mungkin Allah memberikan kepadanya hal-hal yang luar biasa, seperti berjalan di atas air, sembuh segala penyakit dengan usahanya. Kelebihan dia ni Allah bagi berkat ilmu dan amal dia tu, dia baca sikit je, semua penyakit boleh sembuh. Contoh, pergi ke mana-mana tanpa naik kenderaan dan lain sebagainya. Tu kemuliaan Allah bagi tu. So semua ini tidak mempengaruhi hatinya dan amalnya, tapi ia terus berjalan menuju tujuannya. Apa tujuan dia tu, kita berjalan tu? Iaitu makrifah kepada Allah, di mana merupakan laut yang dalam dan luas, dan tidak ada habis-habisnya hingga di akhirat yang kekal baqa. Dia akan terus tujuan menuju maksud dia tu. Tujuan dia beramal untuk dekat dengan Allah, untuk mengenali Allah, hampir dengan Allah, bukan untuk kemuliaan tu. Sebab tu para wali Allah ni, bila dia diberikan kemuliaan, selagi boleh dia lari. Dia tak mau pujian, dia tak mau sanjungan, dia tak mau benda ni semua, sebab ini bukan tujuan dia. Faham tak? So hamba Allah yang begini sudah mengetahui sebelumnya, dia tahu dah pasal ilmu yang dia ada. Semuanya itu adalah cubaan dari Allah. Kemuliaan tu hanyalah cubaan. Kerana itu mereka tidak mau berhenti di tengah jalan, kerana tergoda oleh cubaan tersebut. Mereka tidak mau menjadi budak bagi semuanya itu, kerana tengok macam apa? Boleh menghijab mereka atau mendinding mereka dengan Allah. Benda ni dia boleh mendinding bagi orang yang nak berjalan menuju kepada Allah. So dia boleh mendinding mereka dengan Allah. Sebab tu dia tak pati benda ni, tidak dapat memperdaya dia. So bekal yang dia ada ilmu dan amal. So ilmu itu penting. Habis. Itu 2A dan B.
Adapun yang ketiga, bila kita dah tahu, satu dah jumpa dengan kemuliaan yang pertama tadi, berkat amal kita, yang kedua, kita akan lalu salah satu daripada dua jalan. So yang ketiga ni dia nak beritahu jalan mana satu yang betul, yang kita perlu pilih waktu tu. Kita tidak boleh berhenti dalam perjalanan, kata dia. Tak usah pilih A lah. Jangan berhenti di perjalanan itu, tetapi hendaklah kita terus berjalan menuju Allah. So pilihlah jalan B. Ini jalan yang benar dan betul, yakni terus berjalan, tak usah peduli kat rumah tu, tak usah peduli kemuliaan tu. Itu cubaan. Tengok cerita Piramli kan, cubaan tu. Berhenti dalam perjalanan kerana melihat kemuliaan yang muncul seketika. Kalau kita berhenti, dia kata, bererti kita telah terpengaruh dengan cubaan-cubaan yang pada hakikatnya adalah merupakan fitnah bagi kita. Itu ujian untuk kita. Kalau kita berhenti, terpengaruh, habis. Bahkan juga pada hakikatnya apabila kemuliaan itu mendinding kita, dia hijab, atau melambatkan kita untuk sampai. Bila hang terpengaruh tak banyak sikit, so dia akan jadi hijab ni, mendinding kita. Sama ada kita sampai juga tapi lambat, atau tak sampai langsung. Kan? Saya buat contoh, kita balik kampung. Kita nak balik kampung, tujuan sebenar kita tu nak balik kampung utara. Ada sampai di pertengahan jalan tu, tiba-tiba nampak satu shopping komplek lah. Baru buat, kita tak pernah tengok, first time tengok ni. Jadi kita pun berhenti sat lah. Yang cantik, masuk dalam jalan, pusing-pusing, ada berapa tingkat. Dia menarik perhatian kita tu. Cantik semua, sehingga kita duduk lama dalam tu, pusing-pusing. Kita terpedaya, terpengaruh dengan mall tu. So pusing dalam tu. Tahu bila tengok jam, ini dah lajak ni, 5 jam, 6 jam kita berjalan. Dia terlupa tujuan dia nak balik kampung tu. Faham tak? So dia ada dua choice waktu tu, kan? Sama ada dia teruskan perjalanan, dia akan sampai lambat lah kampung dia. Ataupun dia kata, ingat kita patah balik lah, dah lewat ni, dia patah balik, tak sampai tujuan dia ke kampung, destinasi dia. Itu contohlah yang saya buat, yang mudah nak faham sikit. Okay? Itu risiko dia kalau kita berhenti. Kita nampak jawapan dia, pilih yang B. Maka yang keempat, untuk jangan sampai, dia bagi kita solusi lah, dia bagi kita tips sikit. Untuk jangan sampai terlibat sehingga perjalanan kita kepada Allah lambat, bahkan tidak sampai sama sekali. Maka Abu Hasan Tasturi telah merumuskan dalam syair-syairnya sebagai berikut. Nama dia ni Ali, Abu Hasan Tasturi ni Ali, panggilan dia Abu Hasan, yang dibangsakan kepada kampung Tastur, satu kota di Iran. Dia bagi tip kat sini 5 macam. A, maka jangan anda berpaling dalam perjalanan kepada yang lain selain Allah. Niat kita nak balik kampung tu, tak usah duk pening-pening, tak usah duk hirau apa yang ada di tengah jalan ni. Kerana tiap-tiap selain Allah bererti lain. Kerana itu maka ambillah mengingat Allah, yakni zikrullah, sebagai benteng pemeliharaan. So benteng dia apa? Dalam perjalanan itu, yakni zikir kepada Allah. Dan setiap yang B, setiap tingkatan, yakni pelbagai kemuliaan, janganlah anda berdiri padanya. Tu. Dia kata hang jangan terpengaruh tau. Hang berhenti sat pun jangan. Sesungguhnya semua makam itu adalah hijab. Dia.
yakni penghambat. Dia penghalang untuk hang ni untuk sampai kepada Allah. Maka sungguh-sungguhlah dalam perjalanan dan mohonlah bantuan kepada Allah. Dalam kita ibadat, bersungguh-sungguh istiqamah tu beramal, jangan lupa minta tolong dengan Allah, minta bantuan daripada Allah. Dan manakala anda lihat tiap-tiap darjat terang dan jelas dianugerahi Allah kepadamu, maka lepaskanlah dirimu daripadanya. Jangan terpengaruh dengan darjat-darjat itu, juga dari darjat-darjat yang seumpama dengannya. Nampak tak? Kadang-kadang kita sungguh, kita dah istiqamah, kita beramal, jaga semua, dia akan main lah kemuliaan-kemuliaan tu. Nama hang naik, hang dah mula dikenali orang, di mana pun orang tertarik dengan hang apa semua. So jaga baik, ingat tujuan kita. Tujuan asal itu ialah untuk sampai kepada Allah, mengenali Allah, menghampiri Allah. Dia memang macam tu. Dia dunia ni bila main dengan cara merangkak depan kita, waktu tu dia ujian yang berat untuk alim ulama ini menghadapinya, melainkan yang berilmu dan beramal dengannya. Dan katakanlah pada dirimu sendiri, waktu tu bila hang jumpa kemuliaan di tengah jalan, kata kat diri hang, tidak ada jalan yang aku tuju selain hanya zat engkau ya Allah. Pesan kat diri ni, ya Allah, aku tak mau benda lain ya Allah, melainkan aku ingin engkau ya Allah. Aku ingin hampir kepadamu ya Allah. Kerana itu tidak ada gambaran apapun dianggap terang, dan tidak ada tepi apapun yang harus dicapai. Dan berjalanlah pada pihak yang ada tanda-tanda sebelah kanan, kerana pihak yang mempunyai tanda-tanda tersebut merupakan jalan yang ada padanya keberkatan. Maka janganlah engkau tinggalkan keberkatan itu. Cari kawan yang baik. Kita berguru orang yang dah pernah lalu dengan kemuliaan tu, kita pergi tanya dia, dekat dengan dia. Jangan tinggal dia tu, sebab padanya ada keberkatan. Habis, itu 5 macam tips yang diberikan oleh Abu Hasan At-Tasturi. Yang terakhir, kesimpulan. Betul-betul berjalan dengan sungguh-sungguh, tekun, ikhlas. Tu dia. Beramallah dengan bersungguh-sungguh, maksud dia dengan tekun, rajin, buang sifat malas, ikhlas dan yakin. Bekalilah diri anda dengan ilmu syariat. Jangan malas belajar ilmu tauhid, ilmu tasawuf yang sebanyak-banyaknya, dan amalkanlah ajaran dari ilmu-ilmu itu semata-mata kerana Allah. Allah. Beramal semata-mata kerana Allah. Apabila kita telah mulai beramal dengan bersungguh-sungguh, maka dengan berkah amal kita itu, kita akan menemukan kemuliaan-kemuliaan seperti yang telah kita sebutkan tadi. Itu sebagai anugerah Allah Subhanahu Wa Taala ke atas kita. Janganlah kita bahawa kemuliaan-kemuliaan itu merupakan tujuan terakhir dalam perjalanan. Jangan lupa diri. Jangan lupa diri. Bila ujian itu datang, jangan kita ingat itu tujuan terakhir dalam perjalanan kita. Jangan terpengaruh kerananya. Tapi jangan lupa kita bersyukur atas apa yang Allah beri kepada kita. Yang kita jumpa dalam perjalanan kita tu kan, untuk pergi kepada Allah, macam-macam karomah kita jumpa, jangan lupa syukur. Dan jangan terpedaya dengan dia. Keras, jalan terus. Anggaplah semuanya itu merupakan percubaan dari Allah untuk melihat kekuatan, keyakinan dan kesungguhan kita dalam beramal. Dia nak tengok kita ni sungguh ke beramal bila dah pasang niat ikhlas tu. Dan tujuan terakhir dalam perjalanan ialah berkenalan dengan Allah. Tujuan terakhir dia untuk berkenalan dengan Allah, untuk
menghampiri Allah di mana tidak ada hijab-hijab yang bermacam-macam, baik hijab duniawi ataupun hijab agama. Tengok, so bila kita dah sampai ke rumah yang atas ni, dia sentuh sikit karomah-karomah tu, itu semua hijab yang melambatkan kita untuk sampai kepada Allah. Dulu masa mula kita cerita nafsu dan sebagainya, tu hijab makan, minum dan lain-lain. Sehingga dengannya kita akan mencapai erti ihsan yang hakiki, mendalam dan sempurna. Demikianlah kesimpulan. Itu kesimpulan dia sikit yang dia nyatakan di sini. Mudah-mudahan dengan rahmat Allah dapat pula kita mengamalkan ajaran tersebut seperti yang telah dilalui oleh para anbiya, awliya dan hamba-hamba Allah yang saleh, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Weh, nanti kita baca hikmah yang ke-21 pula. Hikmah yang ke-21 ni kita dia ada formula dia 4M. Itu nanti kita sebut pada kuliah akan datang. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri dengan ucapan aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.